Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ni kita dah pun selesai mengerjakan tarawih. So sekarang kita kat mana ni ustaz-ustaz semua? Kita di set. Kita nak lepak lah. Lepak-lepak lah sambil-sambil kan. Hari ni Alhamdulillah saya dapat berkumpul sama-sama pada bulan Ramadan ni dengan Ustaz Zai. Ustaz Zai daripada Jabatan Agama Islam Selangor, Ketua Penguatkuasa daerah Kuala Langat, sahabat saya Ustaz Jem. Ya sayang. Kenapa Ustaz Jem? Ya Jem. Dan juga siapa rasa tak kenal tu rasa silap lah sebenarnya. Uish, Abang Syah kita. Abang Syah Brothers as a CEO Nurflix. Nurflix Ya, bukan okey. Netflix ya bang. Kalau Netflix tak ada sini lah. So, Dia nur sikit. Nur sikit. Duduk sini. So hari ni depan juadah ni kita sebenarnya nak sembang-sembang santai je bang. Ni bulan puasa ni macam mana ada makanan? Ni malam bang. Malam okey malam. Abang ni dah confused ni bang. Siang ke malam. Memang set kita nampak macam siang sebab dengan cahaya lah. Sebenarnya kita waktu malam. Okay. So hari ni kita nak sembang-sembang pasal bulan puasa kan, awal-awal ni selalu orang-orang bertanya puasa, berkaitan dengan puasa. Tapi kalau cerita bab puasa ni, kalau kita nak cerita bab detail sangat macam pening-pening kepala. So malam ni kita nak relax-relax. Ustaz, kita nak cerita bab Ustaz perisai puasa itu perisai. Kan dah tersasul saya sebut ni. Puasa itu perisai. Perisai. Kalau cerita Iron Man dia ada perisai dia. Ya. So kita Muslim man ni apa perisai kita Ustaz? So dalam bulan puasa ni, dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Ubaidah ada menyebut tentang as-siyamul junnah. Puasa itu perisai Ustaz. Nampak macam simple Ustaz. Apa yang boleh kita cerita tentang puasa itu perisai Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sahabat saya Fadil Ustaz Aizuddin dan sahabat karib saya. Ya. Ni kawan baik saya ni. Daripada zaman dulu belajar selalu melepak rumah dia kat Kedah. Puasa Tapi sekarang kita lupa lepak kat sini kan. Tapi kita jumpa kat sini. Alhamdulillah. Allah pertemukan kita. Alhamdulillah. Ya. Dan tuan yang Abang Syah punya kita. Abang Syah kita. Masya Allah. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita lihat kita pun telah berada di dalam bulan Ramadan, yang mana kalau kita lihat kebanyakan Ramadan kita ni berada dalam keadaan yang kebanyakannya berbentuk adat. Betul, Masya Allah. Ya, berbentuk adat. Dengan ada bazarnya Ramadan, dengan ada orang kata daripada awal lagi sudah pasar raya mula mendendangkan lagu raya. Betul. tak sempat lagi nak akad untuk ambil bayar zakat Ustaz. Dah Jadi dengar dah. belum lagi mula dia dah keluar lagu raya. Jadi kalau dalam permasalahan orang kata membicarakan tentang puasa tu dengan mengharapan ianya supaya pergi dengan segera. Saya teringat Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Dia pernah menakalkan daripada Al-Imam Ibn Hajar, kerana pengarang kepada kitab Tuhfatul Muhtaj. Imam Ibn Hajar dia menyebutkan bagaimana hal keadaan orang yang nak menghadapi Ramadan ni tadi, dan dia berharap dengan Ramadan itu berlalu dengan segera. Jadi bila dia berharap begitu, kata Al-Imam Ibn Hajar, perbuatan itu boleh dikategorikan sebagai antara dosa-dosa besar. Ya, jadi itu sebab kalau kita lihat pada realiti pada hari ini, kebanyakan pasar raya
Ya, awal Ramadan sudah didendangkan dengan lagu hari raya. Oh, maknanya memang dah plan awal-awal lagi nak bagi Ramadan tu habis nak raya. Ya. Kan? Jadi dia dengan matlamatnya itu untuk mematikan Betul. aura Ramadan tu tadi. Dan mereka lebih menumpukan kepada untuk menyambut puasa Aidilfitri. Sedangkan Ramadan ini di dalamnya itu mengandungi bermacam-macam hikmah. Mengandungi dengan bermacam-macam maghfirah. Pintu Allah Subhanahu Wa Taala terbuka seluas-luasnya. Dia berentetan daripada Rajab, Syakban. Yang mana kita sedia maklum Syakban di dalamnya Allah Taala membuka pintu rahmat sebesar-besarnya. Terutama pada malam nisfu Syakban. Bulan latihan Ustaz. Dan di situlah kita berlatih. Kerana kita nak mengejar kepada bulan Ramadan. Yang di dalamnya itu terkandung bermacam-macam rahmat, maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya teringat Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, di dalam satu karangan kitabnya, yang mana dia memberi satu garis panduan dalam kita saat nak menghadapi Ramadan tu tadi. Di antaranya yang diajar oleh Al-Alim Allamah Habib Zain, bahawa perkara yang pertama-tama sekali sebelum seseorang itu untuk menghadapi Ramadan adalah dia menghapuskan ataupun menghilangkan segala penghalang-penghalang yang boleh menyebabkan rahmat Allah itu turun. Ya. Maka begitu juga menghilangkan segala perkara-perkara yang boleh menyebabkan maghfirah itu tidak diterima. Yang kita nak tuju di dalam bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Tetapi daripada awal lagi kita sudah tidak ada satu persiapan yang cukup rapi. Jadi ini adalah satu kerugian. Itu sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa al-ju' illa sahu wa kam min sha'imin laisa lahu min al-ju' waz zama. Berapa ramai kalangan umatku dia bangun malam tapi dia tak dapat apa-apa melainkan penat saja. Jadi Wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i waz-zama. Dia hanya dapat apa? Penat dan dahaga saja. Ustaz, kalau macam tu kita tengok kalau orang tu puasa, dia dapat penat dahaga saja. Apa benda yang membuatkan dia jadi macam tu? Daripada situ kalau kita lihat di dalam mazhab Syafi'i itu sendiri telah meletakkan daripada hadis tu tadi, kam min sha'imin laisa lahu min qiyami min sihami illa al-ju'i waz-zama. Maka para ulama-ulama hadis telah menterjemahkan bahawa puasa itu ada yang perkara yang membatalkan puasa, tetapi ada juga yang membatalkan pahala puasa. Jadi Ustaz, dari sudut mana yang kita katakan sebagai boleh menjadi perisai itu Ustaz? Okey. Jadi bila kita nak membicarakan tentang perisai ni tadi, maka inilah yang orang kata persediaan kita menghadapi Ramadan, sebagaimana kita bersiap sedia untuk pergi berperang. Ya, mahal Ustaz. Peperangan tu kita memerlukan satu tenaga yang kuat, latihan yang cukup kuat. Dalam bulan Ramadan.
benteng yang kuat. Tetapi bukan di bulan Ramadan baru bermula. Sebelum. Dia kena bermula daripada awal. Maka tu sebab Allah datangkan Rajab. Allah datangkan Sya'ban. Di dalam bulan Rajab dilatih kepada kita untuk memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat kita duk tengok, kita duk nampak Ramadannya. Kadang-kadang hak sebelum tu kadang Syakban apa Kita bulan abai. Rajab apa semua orang buat tak tahu ya. Tunggu duk fokus ni nak masuk bulan Ramadan ni. Nak makan lah. Nampak bazar kan. Itu yang menjadi permasalahan pada kita. Sayang tu. Sayang. Betul. Sedangkan bulan Rajab itu kalau kita lihat daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. banyak Nabi cerita. Ya, bulan Rajab bagaimana Nabi mengajarkan memperbanyakkan istighfar. Di dalam bulan Rajab itu terdapatnya bulannya Isra wal Mi'raj, Allah muliakan. Ya. Masuk pula kita dengan bulan Sya'ban, bagaimana Allah turunkan ayat suratul Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat tu turun di dalam bulan Sya'ban. Kenapa turun di dalam bulan Sya'ban? Kerana bulan Sya'ban itulah bulan yang dianjurkan dan digalakkan kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi. Latihan ni daripada awal Ya. So, madrasah Ramadan itu tadi dah betul pada madrasah, tapi macam kita ni budak nak masuk sekolah mesti ada orientasi. Orientasinya di mana? Orientasinya itu di Rejab dan juga di Sya'ban. Kan masuk tadika. Masuk tadika mula Rejab apa bulan Rejab. Ya. Bulan Syakban tu masuk di permulaan sekolah. Ya. Baru nak masuk Di situ baru kita Ramadan, kan? masuk Ramadan. Maknanya awalnya itu di Rejab. Awalnya itu di Sya'ban. Itu sebab kalau kita lihat, baca riwayat-riwayat hadis. Ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam bulan Sya'ban, banyaknya ibadahnya Nabi di dalam bulan Sya'ban sehingga dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu tadi, Sayyidatuna Aisyah nampak sujudnya dia itu tadi seolah-olah Sayyidatuna Aisyah kata apa? Aku sangkakan bahawa Rasulullah telah meninggal dunia. Kerana apa? Terlalu lamanya dia bersujud di dalam bulan Sya'ban. Tapi Ustaz, saya kadang duk tengok kan, kita duk masuk hari dah bertahun dah kita lalui bulan Ramadan kan. Macam saya dah berapa 30 lebih dah. Ya. 30 lebih tolaklah kata umur. Berapa lebih tu, Ustaz? Lebih sikit lah. 30 lebih sikit, tak banyak sangat dah. Banyak puluh tahun dah ni kita duk menghadapi bulan Ramadan kan. Yeah. Tapi orang contohnya dalam bulan Ramadan daripada dulu sampai sekarang masih lagi duk tengok TV macam biasa. Ya. Masih lagi duk pilih barang-barang kat bazar Ramadan tu, masih Yeah. lagi tak betul aurat. Ya. Masih lagi duduk kat jalan raya ni, masih lagi duk maki orang. Ya. Kan? Jadi macam mana tu orang kata apa benda yang buatkan jadi macam tu, dan adakah orang-orang ni tidak mendapat perisai Ramadan, dan macam mana nak bagi perkara tu tak berlaku? Baik. Itu sebab kalau kita lihat di dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Alim Allamah Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ya, saya tak pernah jumpa lagi lah ada satu kitab yang mana Al-Alim Allamah Al-Habib Ibrahim bin Smith dia telah meletakkan satu garis panduan persiapan untuk menghadapi Ramadan. Ya. Di antaranya yang pertama dia kata apa? Menghilangkan segala rahmat dan maghfirah daripada turun di dalam bulan Ramadan tu tadi. Apa penyebab rahmat dan maghfirah ini terhalang turun? Maka kata Habib Zain, salah satunya adalah apabila
kamu menderhaka kepada orang tua. Ya. Menderhaka kepada orang tua bukan termasuk ibu bapa yang sudah tua saja. Tetapi termasuklah iaitu ibu bapa yang sudah meninggal dunia. Saya ni orang Jawa. Cerita orang Jawa. Jadi bila cerita orang Jawa, tuan-tuan, Rejab Syakban, kita akan menganjurkan kenduri. Siapa kalau dekat sini biasa orang Jawa, memang tiap-tiap bulan Rejab Syakban akan berturut-turut orang buat kenduri. Ya. Apa tujuan kenduri itu? Tidak lain tidak bukan adalah mengirimkan pahala, mensedekahkan pahala kepada arwah ibu bapanya. Jadi dekat situ, apa perbuatan ini nak dikategorikan apa? Perbuatan inilah yang disebut birrul walidaini ihsan. Kenapa? Nabi SAW ada menyebutkan bahawa apabila matinya anak Adam, maka terputus segala amal ibadahnya illa bithalas. Apa dia? Sadaqatin jariyatin, ilmu yuntafa'u bih, waladin salihin yada'ulah. Ingat dekat situ Nabi kata waladin salihin yada'ulah. Ada dua syarat. Waladin anak, salihin yang beramal soleh, yada'ulah yang mendoakan kedua ibu bapanya. Ya. Nabi tak kata waladin yada'ulah, anak yang mendoakannya. Tetapi Nabi letak syarat anak yang soleh. Maka anak yang soleh ini prasyarat utama yang akan menjadi doa dia mustajab dan sampai kepada kedua Ustaz, orang tuanya. kalau ikut nama anak soleh tu, kebetulan lah nama saya Muhammad Zuddin bin Muhammad Saleh. Kira-kira anak soleh kan? Moga insya-Allah kita doakan jadi anak yang soleh insya-Allah. Allahu Akbar. Rentetan pada doa. Tapi kena faham, soleh yang dimasukkan bukan namanya soleh. Ya. Mudah-mudahan. Tetapi mudah-mudahan lah. InsyaAllah. Yang soleh yang dimasukkan dekat situ adalah anak yang taat pada perintah Allah. Anak yang taat kepada kedua orang tuanya. Anak yang tidak meninggalkan perintah Allah dan juga Rasulnya. Maka ini prasyarat yang menjadikan doanya itu mustajab. Alhamdulillah Ustaz. Banyak penjelasan yang begitu lengkap. Ya, Ustaz? Okey. Macam Panjang lagi tu. Panjang lagi ya. Betul. Kita akan sambung selepas ini. Ya. InsyaAllah. Bercerita tentang apa yang Ustaz ulas tadi. Abang Syah kita ni. CEO Norflix ni. So relate dengan medsos kita Abang Syah. Yang ada hitam dan putihnya. Nak cerita pasal bulan puasa ni dengan perisai dan sebagainya. So, apa solution yang kita ada dalam tempoh yang mencabar ni bang? Kita pun hitam banyak tu. Nah, Kita hitam banyak tu macam mana jadi putih tu. InsyaAllah. ya Abang Syah dia ada solution ni. Rasanya soalan dia adalah kita apa kita nak buat dalam keadaan yang hari ni lah, yang ada TV je, lepas tu akses mudah kepada phone. Kalau dah melepak kan bulan puasa biasanya tak buat kerja sangat kan. Tak buat kerja sangat, lepak main phone pula. Instagram pula. Tengah morin ni pun bang boleh handphone ni bang. Ya. Tengah morin ni pun boleh kita boleh handphone lagi ni nak minum-minum ni. Bermaksud akses memang terbuka, pelbagai benda boleh capai. Lepas tu sekiranya tidak diraikan, bak kata ustaz tadi. Ustaz, minum. Bak kata ustaz tadi, kalau disediakan diri daripada Rejab Syakban, tentunya pada bulan Ramadan kita akan serius. Kita akan serius menghadapi sebab kita dah minta ampun pada bulan Rejab, dan kemudian kita sentiasa berselawat pada bulan
Syakban. Ya. Kemudian kita enter Ramadan dengan keadaan yang bersedia. So tinggilah peratusan untuk kita nak buang masa dengan scroll Instagram, scroll Facebook lepas satu lepas satu, tengok YouTube, kononnya nak tengok ceramah, lepas tu tengok benda lain. Tiba-tiba tengok pula trailer Zack Snyder Justice League. Oi, dekat. Itu dah bang. Masuk tu Bulan puasa, lepas tu dan cari jalan nak subscribe ke HBO, nak tengok. Lepas tu bulan puasa habis layan tu lah. Sebab once you enter, habislah kan. Dia keluar yang lain pula. Dia tak habis lah, dia tak habis? kan episod. Kalau ada yang jenis 200 episod, 100 episod, habis bulan puasa dia tengok benda tu. So benda ni macam tadi lah, dia bila bercerita pasal perisai, persediaannya sebelum, betul tak? Betul. Persediaannya. Sebab once you enter, mana dah dalam battlefield. Dah dalam battlefield tanpa perisai bogel lah. Kan? So maknanya memang naked, dia panggil naked fight. Tapi apa yang boleh berlaku adalah bila mendekatkan diri dalam mendekatkan diri dengan orang-orang alim lah. Orang-orang yang kawan-kawan yang dah bersedia awal tadi, dia akan jom masjid, kita lepak, kita tadarus, kita habiskan kita punya bacaan Al-Quran dalam bulan ni. So jikanya ada sedikit rejection dan ada sedikit rasa nak, cuba pergi kepada rasa nak tu, jangan reject. Hari ni banyak orang boleh decide untuk duduk sendiri-sendiri pasal dia ada kawan phone. Betul. Dia boleh lepak seorang-seorang, dia malah nak join sebab dia ada kawan dia phone. So bak kata Habib Ali Zainal, the real fight is actually dekat diri sendiri. Semua orang termasuk ustaz. Jadi musuh utama dia diri dia sendiri. Yang lain semua mungkin dia boleh tangani, dia boleh nasihat, dia boleh terima nasihat di luar apa semua tu, dia boleh berada keadaan itu, dan dia boleh dengan musuh dia boleh deal, dengan kawan dia boleh bantu-membantu, tapi dengan diri dia kadang-kadang dia tak boleh terkawal pun diri dia. Dia tak Pengalaman abang lah abang tengok. Sebelum Ramadan, kita tengok dalam sudut media sosial lah. 2 bulan abang rasa cukup tak bang? Kita kata Rejab, Syaban. So nak enter Ramadan ni, nak dia fight memang ni. cukup sebab itulah cara Allah sediakan. Betul tak? Dia 30 hari. Fix. Dan beribu tahun. Manusia memang diberi itu. Dan sebenarnya bukan cerita soal cukup. Actually kau buat tak? Sehari pun tidak kadang untuk dapat kan. Sebab tidak, tentu tak tahu punya. Tak tahu punya. Betul lah apa sebab berjat nak buat apa. So baru perasan ada orang buat baca doa apa. Allahumma barik lana. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Barik lana Habib. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban Ustaz. Saya buat surprise abang ni. Saya barik lana ni. So maknanya dia itu untuk bertemu dengan tu, dan dalam bulan tu kan didoakan pengampunan dan kita berselawat pada bulan Syaban. And then hopefully masa enter Ramadan kita boleh mengenangani keadaan-keadaan normal tu. Yang pada bulan biasa orang lalu potong sikit je, kepala dah panjang macam ni kan. Kan? Kau ajar macam tu kan. Sampai bulan Ramadan macam ni kita nak macam potong senyum. So, nak jadikan dia new norm macam mana tu bang? Itu benda yang cool. Lepas tu bulan Ramadan banyak diam. Macam Saya kataan new norm tu belajar daripada PKP bang. New norm. So maksudnya macam suka bercakap pun, suka buat lawak, bulan Ramadan senyap. Diam. Dia lawak dah mati cakap, Ahmad ni kita nak kacau dia. Diam. Sebab apa? Semua tu nak jaga kan. Sebenarnya aku sedang berpuasa. So maknanya every time bila ulang aku sedang berpuasa, aku rasa tu macam rasa macam tengah perang. Itulah latihan ya. Betul. Latihan nak biasakan diri tu sampai hujung tu berat tu. Macam macam ni kita dah cerita ni malam kan. Besok dah ada start. Cuba tiba-tiba macam buat biasa mak ni buat lawak sengal tapi dia senyap. Lepas tu senyum cakap aku puasa. So dia tahu kita nak buat lawak, kita tahan. Nak kena zahirkan tu. Tu dia punya point dia. Nak kena zahirkan yang sebenarnya kita tengah menahan. Ya. So dia nampak kat situ pun dia lawak, dia gelak kita sebab kita tengah menahan tu, merah muka. Jam kadang-kadang yang macam Abang Syah cakap tadi kan. Kita nak menahan, nak praktik tu 2 bulan tu. Hang pernah buat? Usaha tu kena buat. Pernah buat ke tak pernah buat ke, maknanya benda tu memang kena buat untuk kita. Kan? Sebab apa, kalau kita tengok tu memang kita dah sebelum ni pun kita dah dimaklumkan, kita dah difahamkan kita tentang bulan Ramadan adalah bulan latihan. Memang kita kena berlatih. Siapa nak berjaya memang kena berlatih. Siapa nak lulus SPM kan, nak dapat SPM cemerlang, memang banyak latihan dia kena buat. Tapi abang ustaz, kadang kita jadi tepu. Saya dah hampir umur 39 ni, dia jadi macam
Tepu ni macam Tak nak puasa? bukan tak nak puasa. Dah biasa sangat? Dah biasa sangat. So macam adakah kena ada satu bentuk Saluran? new practical ke? Apa puasa? No. Nak orang kata nak menghadapi peperangan dalam bulan Ramadan tu. Adakah kena ada satu Yelah, bentuk rasanya kesempurnaan tu sebenarnya kita cuba dicapai dekat katalah tarawih sebelum ni time dia tak datang awal. So kita sempurnakan next Sikit-sikit kali ni nak awal solat 5 waktu berjemaah, and then lepas tu disertai dengan tarawih full kan. Lepas tu masa tarawih pula nak sempurnakan peningkatan next year di masjid yang 30 juzuk. Cuba capai benda tu, rasanya setiap tahun bocor je kan. So Buat tapi tak lenggak juga. dia ada je hal kan. Jadi mungkin dekat situ pun sebenarnya kesempurnaan di luar Ramadan tu pun tak ada siapa yang rasa sampai penuh kot. So ada je hal, tiba dah puasa cantik, tiba puasa ke 28, tiba-tiba boleh pula kena gastrik apa benda tu dah habis gone. So perjuangan dengan diri sendiri dalam bulan Ramadan tu masing-masing with their own story lah. Jadi kalau kita buat episod, banyak episod lagu tu. Macam tu lah. pengalaman masing-masing lah. Tapi still lah saya betul-betul tertarik bila Ustaz tadi tekankan benda yang kalau kita nak tengok hadis ke apa semua banyak berat dia sebelum. So maknanya katalah kita sekarang dah dalam bulan Ramadan, so kita berharap untuk bertemu dengan Ramadan akan datang, sebenarnya berharap juga untuk dapat lalu tahu ilmu macam mana mereka berada dalam Rejab dan mereka berada dalam Ramadan. Diri kita sendiri pun sebenarnya tak akan selesai perjuangan ni. Jadi betul lah macam ente cakap tadi, rasa macam dah tepu lah macam nak buat ni kan. So kita tanya Ustaz ni, kali tanya Ustaz ni kan. Saya punya tepu lah, dah jadi famous pula macam ni. Bukan macam ni, macam ni. Kita santai-santai ni nak ujung lah Ustaz. Apa cara dia Ustaz? Abang Syah dah share dah. Abang Jam, Brother Jam kita pun dah share dah Ustaz. Simple je Ustaz. Nak hadapi Ramadan ni, kita nak kupas balik puasa tu, perisai dan sebagainya. Kita dah kupas dah tadi. Ada rasa persoalan yang ditimbulkan Ustaz adalah kita lalu benda yang sama je kan. Tepu tu lah, tepu tu. Dia macam tak meningkat kan. Lepas tu kita akan tahu lepas ni aku kantor ni. Lepas ni aku terawih ujung-ujung ni selalu hilang. Dia macam dah jadi satu kebiasaan Ustaz. Jadi katalah kita macam orang ramai macam Anas sendiri pun kan. Apa peningkatan yang kita boleh buat dari satu Ramadan ke satu Ramadan lain kalau Allah beri peluang kan. Ada sikit benda tips daripada Ustaz yang apa untuk dikongsi. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam kita nak menghadapi Ramadan ni, mungkin orang kata masih belum terlambat lagi. Dan bila kita kata 1000 bulan ni tuan-tuan, ya, sidang penuntut dan sahabat-sahabat saya sekalian, bukan satu nilaian yang cukup ringan, bukan satu cukup yang mudah, tetapi dia adalah satu nilaian yang cukup istimewa. Ya, cukup satu istimewa. Jadi bila nak dapatkan suatu cukup yang istimewa tu, bukanlah suatu benda yang mudah. Ya, betul. Bukan suatu benda yang mudah. Kita nak dapatkan, orang kata, nak menghadap, contohlah, nak mendapat pingat daripada Duli Yang Maha Mulia suatu Tuanku Sultan. Bukan suatu benda yang mudah. Nak dapat datuk, tak semua orang boleh dapat datuk. Melainkan dia ada satu kesungguhan, ada satu usaha, ada satu, orang kata, sumbangannya, maka dia baru boleh mendapati anugerah tu tadi. Jadi yang kita nak dapat ni adalah anugerah daripada Al-Malikul Mulk, raja kepada segala raja, yang beri kita makan, yang beri kita minum, ya, dan dia nak beri jaminan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr ni bukan suatu mudah. Jadi itu sebab nak mendapatkannya itu, Al-Alim Al-Alamah Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, dia meletakkan beberapa garis panduan. Ya. Di antaranya garis panduan, persiapannya itu adalah bermula
daripada Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Ini bukan satu benda yang mudah. Kadang-kadang Rajab, Sya'ban ni kita masih leka lagi kan. Dan kalau kita lihat, ada sebahagian ulama meletakkan bahawa untuk memiliki Ramadan yang akan datang, memiliki orang kata Lailatul Qadar yang akan datang, dia sudah membuat persiapan pada Ramadan hari ini. Baik Ustaz. Cantik tu Ustaz. Cantik. Dia dah berusaha daripada Ramadan hari ini untuk kejar Ramadan yang akan datang. Dia bukan hari pertama Ramadan tu, hari itulah baru nak puluh Belum, apa semua. bukan. Jadi mana sebelum lagi dah kena. Ini yang menjadi adat kebiasaan kita. Itu sebab orang selalu berkata Ramadan itu tadi jangan dimasuki dengan secara adat. Tetapi dimasukilah adat itu, dimasukilah Ramadan itu bil ilm. Dengan ilmu. Betul. Mesti ada ilmu. Dia Ustaz, kalau benda biasa dia akan jadi biasa Ustaz. Ya. Kalau benda luar biasa pasti luar biasa Ustaz. Ya. Cantik Ustaz perkongsian. Abang Jam, Ya saya. macam mana? Macam mana tu Pak Ustaz? Tu dia. Saya saja je. Tu macam mana tu? Macam mana tu umum sangat. Jadi macam mana tu? Ramadan tu ini, pengharapan. Adakah perisai itu, the shield tu? Yelah, kita duk bincang-bincang daripada tadi kan, duk sembang-sembang tadi. Kita dah tahu apa Ustaz Zaifullah dah bagi tahu bahawa puasa tu satu perisai. Perisai tu maknanya pelindung kita lah, yang nak menjaga kita daripada melakukan apa-apa perkara yang melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dah tahu, kita pun dah gelap. Kan tadi kata ada putih, ada gelap, ada cerah apa semua kan. Kita ni orang kata apa, kita tak lari daripada benda-benda yang gelap tu yang mungkin sebelum ni kita pernah buat. Kan jadi kita tengok Ustaz Zaifullah kata orang kata apa, yang sebelum ni kita dah jadikan benda tu, masyarakat umat Islam yang ada di sekeliling kita, yang ada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni, sudah lama dah buat benda-benda yang adat. Betul. Jadi kita nak buang yang adat tu supaya satu benda yang adat tu jadi kepada ibadah yang lebih diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan buat apa? Dengan kita pasang gear awal, buka enjin tu awal daripada bulan apa? Manual kau tu. Auto lah, syok sikit. Masuk daripada bulan Rajab, Sya'ban, kau tak lagi dia lompat. Dia masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban untuk kita nak terus kepada bulan Ramadan. Yang Allah janjikan orang apa? Ijazah orang. Ya. Ijazah pada akhirnya nak mendapat sijil takwa tu. Yang Allah janjikan la'allakum tattaqun pada bulan Ramadan. InsyaAllah kita sama-sama usaha kan. Daripada zulumat ila nur. Mudah-mudahan kita dapat cahaya tu. Bolehlah sikit Ustaz, bersarap Ustaz. Abang Syah. Ada juga Arab. Ingat pula Allahumma barik lana ni. Allahumma barik lana semua. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Lepas ni clear. Netflix punya pengharapan. Netflix, saya direct Netflix. Untuk Netflix, rasanya sekarang yang mana dah tahu, mereka sedang menonton back to back 30 episod. Satu hari satu keluar, iaitu Tadarus dan Tadabbur. So Tadarus daripada Syekh Ammar Jais, Syekh Abdul Hamid Sonogo Unicel, dan Imam Mujahid kita lah, Imam Masjid Negara. So Tadarus dia mereka bertiga, Syekh ada tegur-tegur semua. Sebab kan 3 negara kan. So and then setiap habis Tadarus tu akan ada Tadabbur. Tadabbur terus oleh kita punya asatizah lah, Habib Ali Zainal Abidin, Ustaz Zul Ramli, Iqbal Zain, semua. Setiap hari satu lah. So ada 30 asatizah, dan Qari 3 orang Qari akan baca 30 juzuk. Dia satu hari sebelum Ramadan tu, malam tu sebelum pukul 9 akan keluar di netflix.tv. So diorang kena, bukan diorang, kita semua kena download. Ustaz kalau ada iPhone dia dekat App Store, kalau ada Android di Play Store. Itu kita akan support tu. Dan kita BMF. ya, itu Tadarus lah, itu Tadarus dan Tadabbur.
untuk kita faham Al-Quran. Sebab tuntutan bulan Ramadan adalah untuk memahami Al-Quran. Jadi ini adalah permulaan kepada eksplorasi Al-Quran oleh Nuflix. So lepas ni kita akan pergi ke arah mungkin macam ni sempat juzuk by juzuk. Tapi Al-Quran ni perlu dipergi ke arah surah by surah pula. Dalam surah by surah pula perlu pula menjawab persoalan kita orang ramai ni. Sebagai contoh, kenapa surah Iqra berada di belakang, kenapa tak di depan, kenapa Al-Fatihah di depan, padahal dia turun dulu. Lepas tu kenapa surah ni nama dia Al-Baqarah, walhal ceritanya bukan pasal Al-Baqarah pun, dalam 286 ayat tersebut kan. Betul lah. Jadi dekat situ eksplorasi Al-Quran bermula Ramadan ni. Semua di Nuflix. Netflix. Dan InsyaAllah. dengan harapan tadi kita cerita pasal prestasi checkpoint, betul tak? Ya. Betul. Actually peningkatan pengetahuan dalam Al-Quran tu, Ramadan tu another Ramadan supaya Allah bagi panjang kita hidup dalam satu lagi Ramadan lagi. Aku nak lagi tahu pasal Al-Quran ni, tidak akan habis exploration dia. Itu salah satu perkara dia, iaitu kita tanam this Ramadan aku dapat cover cerita ini, kefahaman ini. Next checkpoint Ramadan nak kena cover another topik lagi dalam lagi. Takkan habis dia. Betul. Kalau suruh Ustaz Syarah ni, kita tak habis program ni. Betul. Dia Saya ingat kita sapu semua episod ni. kita start macam ni, start habis. Jadi itulah saya kata Ramadan tu satu jenis 36 tahun 39. 39. Oh, itu ada. Mula puasa umur 7 tahun. Mula puasa penuh. Umur 6, katalah 6. Mula puasa alhamdulillah lah, dalam 4 mula, tahun macam tu mula lah. tahu sebenarnya kena explore Al-Quran dalam bulan Ramadan umur berapa? Tahun lepas. So katalah 20 tahun baru tahu. Sebelum tu enjoy kan. So baru dapat 10 tahun, umur 16 tahun. So tak cukup kan? So, masih ada lagi benda tak tahu kan? Betul tak? Perisai pun tak tahu lagi. Sebenarnya semuanya berpunca daripada Al-Quran dan As-Sunnah. So daripada Quran dan Sunnah ini juga macam mana kita tahu dia punya detail dia, sebab ada turas. Ada kitab-kitab daripada ulama. So dekat situ pun ada dekat Nuflix. Belajar kitab-kitab ni dulu. Jangan suka-suka nak tahu satu cerita pergi kat Google. Itu nama dia share Google. Share Google. Lepas tu dapat tahu satu perkara terus share kat orang. Konon-konon dia yang jumpa, dia yang beritahu. Padahal dia kena baca seluruh ilmu yang berkait daripada ayat tersebut. That's why dia kena rujuk dekat guru. Betul. Dia jumpa guru. Jadi apa guna Ustaz duduk sini? Ustaz jadi penyelidik jahil sudah Ustaz. Cukup. Jadi kena tuntut. Sebab dia satu ayat yang kita nak tahu hujah-hujah tadi tentang beberapa hadis yang kita sebut tadi, ceritanya adalah berkait kadang-kadang satu halaman. So kena bertemu dengan guru. Alhamdulillah. So kat situlah rasanya kalau eksplorasi, nak potong kan ni kejap. Rasanya eksplorasi Boleh baca. kita dalam Ramadan adalah selain daripada itu, kita kena dalami Al-Quran. Nak dalami Al-Quran, kita perlukan guru-guru untuk sambungkan ilmu guru-guru yang sudah terdahulu melalui turas. So banyak benda nak belajar, memang tak cukup umur. Talaqi apa? Talaqi musyafahah. Duduk berdepan mah. Ni duduk berdepan handphone mah. Buat ayat betul. Saya itu tak meringkaskan. Dia bukanlah boleh dianggap benda tu sepenuhnya dapat dia punya ijazah ke tak. Ini mungkin macam dah pergi jumpa guru lepas tu tak ingat. Dia sama je. Dia boleh bagi tuition. Ya. Okay. So insyaAllah kita dah cover 6 kitab. Kita akan teruskan lagi, ada beratus kitab. Sementara ulama-ulama ni masih ada. Allahu akbar. Mudah-mudahan. COVID lepas saja 19 ulama meninggal dunia. Tu dah tak dapat dah ilmu dari dia. Sementara masih ada ni, usaha turas ni Nuflix kena jalankan, fardu kifayah. Paling kurang kita ada simpan kat situ kan. Maknanya dengan bantuan production team yang bersungguh, yang buat semua tu, and then bagi dia kualiti yang bagus, audio semua, archivekan benda ni. Itulah usaha Nuflix. InsyaAllah dengan eksplorasi Al-Quran ni, dengan keberkatan Ramadan ni, harapnya bermula eksplorasi tu, sasaran dia sehinggalah setiap benda yang pernah didokumentasikan sama ada orang Muslim atau non-Muslim tentang Al-Quran dan our beloved Prophet Rasulullah SAW, kita Nuflix bercita-cita untuk dapat archivekan di Nuflix, so that for the future generation, the children of our children, semangat, akan dapat benda ni. Kita mulakan, tak tentu kita boleh habiskan, tapi mungkin zaman mereka boleh habiskan, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Basyah atas perkongsian dan pengharapan. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang kita sembang-sembangkan hari ini. Mudah-mudahan juga Abang Syah punya usaha kita jadi salah satu daripada perisai kita. Mudah-mudahan membantu mendapatkan perisai itu, insya-Allah. Ya, betul, insya-Allah. Perisai pagar kita, insya-Allah. Nuflix ibarat pagar lah. Pagar. Saya ustaz-ustaz berkongsi ilmu apa semua di dalam satu pagar yang
Mana dijaga oleh ustaz-ustaz sendiri. Kalau diletakkan di social media, ibarat meletakkan makanan hati itu, makanan jiwa itu di hadapan, di padang luas yang banyak serigala. So serigala akan boleh ngap kita anytime. So Tapi dalam seorang pagar tu, insya-Allah. nama dia tu Nur. Nur Flick. Nur Flick. Dia mana kalau tekan cari. N dengan lik hujung tu dia akan ada. Net Nur. Dan dia kena dekat dah, ingat dekat dah. kita banyak Flick tau. Ingat kata penonton apa Nur. Nur Flick jangan silap. Flick Netflix dia kena masuk jaring. Masuk dan Netflix dia masuk jaring. masuk jaring ya. Okey. Baik. Sahabat-sahabat semua. Ya. Kita pun dah bersembang santai lepas tarawih, kita dah moreh pun. InsyaAllah kejap lagi kita boleh sambung lagi. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Terima kasih atas perkongsian InsyaAllah. Ustaz Zai, InsyaAllah. Abang Jem dan Abang Syah. Mudah-mudahan perkongsian kita ni bermanfaat untuk semua insya-Allah. Walaupun ia nampak agak simple dan ringkas Tak dan simple. Okey. tak simple ke? Saya Serius rasa tu, macam Ustaz, dari mana? Simple, sebab Ustaz bagi perkongsian abang-abang dan Ustaz nampak macam simple tapi ilmu je tu. Bagi Subhanallah. serius mana ada simple. Compact tadi. Dia orang suruh saya jangan serius sangat. Okey. Ha, Tulis kena tu. serius sikit. Ha. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam Ramadan pada tahun ini, mudah-mudahan kita dapat habiskan Ramadan dan berjumpa lagi pada Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi-mimpi indah seakan nyata, membuai diri ini yang terlena di ruang maya sepi. Hanya ku sendiri, masih sang sini pentas ilusi. Sana kelam kedinginan, tubuhku tak berdaya di perbaringan. Alunan suara merdu menyapa kesunyian, terjaga ku dalam gelita. Bangun melangkah jejaki cahayamu kekasih. Aku yang meniti masa, semusim usia, perjalananku tiba di persimpangan dunia, kembara sementara di taman harapan dan rahsia. Tangisan dan tawa ku lewati, kalimat sucimu bertata di hati. Ku rasakan hangatnya bagaikan mentari, sinari kehidupanku yang seketika cuma ku pasrah segala. Ku yang meniti masa, semusim usia, perjalananku tiba di persimpangan dunia, kembara sementara di taman harapan dan rahsia. Bembunga kerinduan mewarnai jiwa, mengkagum cinta, kasihmu ku dambakan, ku
Kalimah sucimu bertahta di hati. Bulan pesta pahala Ramadan, Ramadan, berkemasya ibadah.